Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustaz Khairi boleh bagi tahu dalam grup tak? Kita nak mula dah insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali muzakarah kitab Mutammimatu al-Ajurumiyah, dan telah kita sampai pada perbahasan Babu al-Mustathna. Babu al-Mustathna. Jadi kita baca. Waalaikumsalam Ustaz Hakim, kaifa halukum? Wa adawatu al-istithna thamaniyatun. Jadi sebelum kita masuk, kita sebut dulu apa itu al-mustathna. Al-mustathna ialah isim yang disebut selepas perkataan illa ataupun selepas daripada perkataan yang merupakan adik-beradik kepada illa, seperti siwa, ghair, sawa, laisa, yakun dan sebagainya. Jadi al-mustathna ialah isim yang disebut selepas perkataan illa dan akhawat illa. Kita baca matan. Wa adawatu al-istithna thamaniyatun. Dan adat-adat, alat-alat al-istithna, iaitu alat-alat untuk kita istithnakan, kita mengecualikan sesuatu daripada sesuatu. Dalam bahasa Arab ni ada thamaniyatun, ada 8 kalimah. 8 kalimah. Istithna ni contoh kita sebut jaa al-qaumu illa zaidan. Telah datang satu kaum melainkan Zaid. Jadi illa kita panggil harf al-istithna, huruf istithna. Illa tu. Qama al-qaumu illa jaa al-qaumu illa zaidan. Zaidan kita panggil sebagai al-mustathna. Al-mustathna, isim yang dikecualikan daripada al-qaum. Tak, maknanya al-qaum semua sekali datang melainkan Zaid. Okey. Boleh? Jadi yang disebut dalam matan ni wa adawatul istithna, dan adat-adat kalimah-kalimah yang boleh kita gunakan untuk istithna ada samaniyatun, adalah 8. 8 ini pula ada 4 bahagian. 8 ini pula terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama harfun bittifaqin wa huwa illa. Yang pertama ialah harf illa. Illa ialah harf, dia bukan isim, dia bukan fa'il. Bila sebut harf ni mana tak boleh jadi mubtada', tak boleh jadi khabar lah. Tu boleh, itu ittifaq. Makna illa kecuali lah. Makna perkataan-perkataan lain yang akan datang pun kecuali juga, melainkan, kecuali je, betul belaka tu. Yang keduanya, bahagian yang kedua wasmani bittifaqin wa huma ghairu wa siwa bilughatiha. Dua lagi, dua daripada 8 pula ialah apa dia, isim secara ittifaq, tidak ada khilaf, iaitu ghairu wa siwa. Ghairu wa siwa. Saya sebut bilughatiha, siwa dan juga lughah-lughah lain daripada siwa. Maknanya siwa ni kita boleh sebut siwa, fa innahu yuqalu fiha, fa innahu yuqalu fi siwa tu kita boleh baca apa? Siwa karida. Siwa atas wazan rida. Waswa atas wazan kahuda, seperti huda. Wasawaun seperti kasamaun ataupun kasamain.
wa siwaun. Seperti kabinaun ataupun kabinain. Jadi siwa ni dia ada 4 bahasa lah. Siwa, suwa, sawaun, siwaun. Boleh? Okey, siwa dan juga 4 bahasa dia yang lain ataupun 3 bahasa yang lain, dan juga ghair merupakan ismun bittifaq, isim bittifaq, tidak ada khilaf. Kemudian wa fi'lani bittifaq, bahagian yang ketiga ialah fi'il secara ittifaq. 2 fi'il, 2 daripada 8 adatul al-istithna ialah fi'il secara ittifaq. Wa huma laisa wa la yakunu. 2 tu apa dia? Laisa dan juga wala yakunu. Mana la yakunu. Itu fi'il bittifaq. Cuma kalau tengok dalam Fawaqih Al-Janiyah, Syekh sebut Dzakara dzikru ittifaqi muntaqadun. Apa yang disebut oleh musannif mengatakan laisa dengan la yakunu tu sebagai muttafaq. Fi'il itu ada kritikan lah. Sebab laisa itu sendiri khilaf yang berlaku padanya masyhur. Sebahagian kata laisa tu harf. Sebahagian kata ianya harf. Sama ada laisa tu merupakan adat untuk istithna ataupun tak, maka dia harf. Ada yang kata laisa tu kalau digunakan untuk istithna tak, maka ianya harf. Kalau selain daripada tu bukan harf. Yang lebih asah ialah ianya fi'il. Ala kulli hal, dalam syarah tu dia nak kritik lah. Maknanya dalam matan sebut wahuma laisa wala yakunu. Tak, sebelum tu lagi disebut wa fi'lani bittifaq. 2 ni fi'il tanpa khilaf. Tak, sebenarnya ada khilaf lah. Laisa sendiri ada khilaf. Ada kata harf. Ada kata fi'il. Tak ada masalah lah tu. Wa mutaraddidun bainal fi'liyyati wal harfiyyah. Wa huwa khala wa ada wa hasha. Bahagian yang keempat ialah adatul istithna yang mutaraddid. Sekejap kita guna dia sebagai fa'il, sekejap kita guna dia sebagai harf jar. Apa dia? Kalimah khala, wa'ada dan juga wahasha. Boleh? Okey. Wa yuqalu fiha hasha wa hasha. Hasha tu pula kita boleh baca hasha dan juga hasha. Jadi kita boleh baca 3 lah. Hasha, hasha, hasha. Jadi kesimpulannya ada 4 lah. 4 bahagian. Pertama harf bil ittifaq, iaitu illa. Dan yang kedua ismun bil ittifaq, iaitu ghair dan juga siwa. Lepas tu fi'il bil ittifaq, iaitu huma, laisa dan juga la yakunu. Lepas tu 3 lagi mutaraddid bainal fi'liyah wal harfiyyah. Mana jarang-jarang kita boleh guna dia sebagai fa'il dan kadang-kadang kita juga boleh guna dia sebagai harf. Apa 3 lagi? Khala, ada, hasha. Jadi ada berapa? Ada 8 lah. Sebut sekali adalah 8. Betul? Kemudian Syekh sebut fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Ini hukum hakam bagi al-mustathna. Hukum hakam bagi al-mustathna. Jadi al-mustathna bi-illa, isim yang dikecualikan dengan lafaz illa, hukumnya yunsabu, dinasabkan secara wajib idza kana al-kalamu tamman mujaban. Kalau kalam itu kalam yang tam dan juga kalam yang mujab. Apa dia kalam yang tam? Syekh pun sebut wa tammu wa ma dzukira fihi al-mustathna minhu. At-tam ialah kalam yang disebut padanya, pada kalam tu al-mustathna minhu. Boleh? Contohnya kita sebut ja'al qaumu illa zaidan.
Ja'al qaumu illa Zaidan. Kalam ni kalam yang tam. Sebab apa kalam tam? Sebab disebut padanya al-mustathna minhu, iaitu al-qaum. Ja'al qaumu illa Zaidan. Al-qaumu ni al-mustathna minhu. Illa Zaidan, Zaidan mustathna. Mustathna ni mana apa tu? Isim yang kita kecualikan dia daripada satu kumpulan lain, daripada satu isim yang lain. Jadi telah datang satu kaum, al-qaum tu al-mustathna minhu, melainkan siapa dia? Zaid. Jadi Zaid al-mustathna. Jadi kalam tu kalau disebut al-mustathna minhu, maka kalam tu dipanggil tam. Boleh? Wal mujabu. Apa makna al-mujab? Wal mujabu huwa alladhi lam yataqaddam alaihi nafyun wala shibhuhu, ay wala shibhun nafyi. Kalam yang mujab pula ialah kalam yang tidak didahului ke atasnya nafi. Dan juga shibhun nafi, iaitu an-nahyu dan juga istifham. Boleh? Jadi kalam yang mujab ialah kalam yang tidak ada kata nafi dan juga tidak ada syibhun nafi. Apa syibhun nafi? An-nahyu dan juga al-istifham. Kesimpulan dia, kalam mujab ialah kalam yang tidak ada kata nafi, kata nahyi dan juga kata isim al-istifham. Contoh? Nah. Okey. Jadi saya sebut kalau mustathna itu dikecualikan dengan illa, maka wajib kita nasabkan. Bila wajib kita nasabkan? Kalau kalam itu kalam yang tamman mujaban. Kalau kalam itu kalam yang tamman mujaban. Contohnya apa? Disebut contoh dalam kitab kita daripada Quran. Nahu qawli ta'ala fasharibu minhu illa qalilan. Fasharibu minhu illa qalilan. Jadi ayat Quran ni bagi tahu apa? Fasharibu, maka mereka minum. Minhu, daripadanya, daripada air, illa qalilan, melainkan sedikit. Maknanya melainkan sedikit daripada fa'il, iaitu apa nama? Fa'il apa? Fa'il waw tu lah. Waw tu fa'il. Jadi fasharibu minhu illa qalilan minhum, maka mereka minum. Waw tu fa'il. Minhu, daripada air, illa qalilan. Illa qalilan, melainkan sedikit. Maknanya melainkan sedikit daripada kumpulan tu, daripada kelompok tu tidak minum daripada air tersebut. Jadi kat sini kita wajib nasabkan qalilan. Sebab apa? Sebab kat sini mustathna dengan illa, dan kalam tu kalam yang taman dan juga mujab. Sebab apa tam? Sebab disebut mustathna minhu. Qalilan, sedikit. Mana orang yang sedikit. Itu mustathna. Dikecualikan daripada mustathna minhu yang disebut dalam kalam, iaitu fa'il, iaitu waw tu. Fasharibu, waw tu waw fa'il. Jadi disebut mustathna minhu. Dalam masa yang sama, kalam ini adalah kalam mujab, sebab tidak ada kata nafi, tidak ada kata nahyi dan juga istifham. Faham tu? Nah, tu ayat Quran. Nak mudah sikit tengok contoh yang lain. Wa ka qaulika qamal qaumu illa Zaidan. Telah berdiri kaum itu melainkan Zaid. Jadi kat sini Zaidan wajib kita nasabkan, baca Zaidan. Sangkut. Aduh. Kita apa? Qamal qaumu illa Zaidan. Jadi kita kena baca Zaidan sebab Zaidan dikecualikan dengan illa, dan sebelum tu kalam yang tam mujab. Tam sebab ada mustathna minhu, iaitu al-qaum. Mujab sebab tidak ada kata nafi. Wa kharajan nasu illa Amran. Wa kharajan nasu illa Amran. Amran juga wajib kita nasabkan atas nama, atas dasar mustathna, sebab sebelum tu kalam yang tam dan juga mujab. Tam sebab apa? Ada mustathna minhu, iaitu an-nas.
Mujab sebab tidak ada kata nafi. Jadi telah keluar oleh manusia melainkan amran. Mana amran sahaja yang tidak keluar. Sawa'un kana al-istithna'u muttasilan kama mathalna aw munqati'an. Saya sebut sama ada istithna' tu istithna' yang muttasil ataupun istisna' yang munqati'. Tak kisahlah muttasil ke munqati' ke. Kalau kalam tu kalam tam mujab, maka mustathna wajib kita mansubkan. Apa muttasil? Muttasil ni ialah mustathna min jinsi mustathna minhu. Mustathna ialah daripada jenis mustathna minhu. Contoh, wa kharajan nas illa amran. Amran tu mustathna. Bukankah dia tu jenis manusia? Nah tu kira muttasil tu. Qamal qaumu illa Zaidan. Zaidan tu dia tu manusia sama macam al-qaum. Maka Zaidan dikecualikan daripada kelompok yang sama macam dia, iaitu manusia. Itu muttasil. Kalau munqati' ialah sebaliknya. Mana mustathna bukan daripada golongan, bukan daripada jenis mustathna minhu. Contoh diberi, nahu qamal qaumu illa himaran. Qamal qaumu illa himaran. Telah berdiri oleh kaum melainkan himar. Mana himar tak berdiri, himar duduk. Tak. Jadinya himaran kat sini. Dia mustathna. Adakah dia tu jenis kepada al-qaum? Tak. Sebab al-qaum ni jenis dia manusia, himar ni binatang. Tak. Jadi Syekh sebut tak kisah sama ada istisna' muttasil, munqati'. Yang penting kalam tu kalam yang tam, kemudian mujab. Maka bila mustathna datang selepas illa, wajib kita nasabkan. Kita baca illa himaran. Illa himaran. Sebagian ulama sebut bila yang munqati' ni, syarat nak menjadi munqati' mesti mustathna tu jenis orang yang mukhtalif, jenis orang satu perkara yang jenis berkawan sama dengan mustathna minhu ni, duduk sekali. Contoh kat sini al-qaum dengan himar. Al-qaum dengan himar ni ialah dia orang duduk sekali. Duduk sekali ni bukan tidur sekali. Maksudnya ialah ada dalam masyarakat tersebut himar. Dia buat sebagai apa? Alat tunggangan ataupun tempat jual barang kat atas belakang himar tu. Tak, macam kat Mesir dan sebagainya. Jadi himar ialah binatang yang sentiasa bermain dengan kaum tersebut. Jadi ketika itu boleh kita sebut qamal qaumu illa himaran. Atas nama apa, atas dasar al-istisna' munqati'. Tapi kalau apa nama? Mustathna tu jenis yang tak bergaul, tak yakhtalif, tidak bersama-sama dengan mustathna minhu, yang tu tak boleh kita jadikan sebagai mustathna. Oleh itu tidak sesuai kita sebut qamal qaumu illa thu'banan. Telah berdirilah kaum melainkan ular, thu'banan. Tak boleh. Sebab ular ni bukan duduk sekali dengan kita. Ya betul dia mungkin ada keliling kita dalam semut, dalam longkang dan sebagainya, tapi adakah kita guna dia, kita tunggang dia? Tidak. Tidak sama sekali. Maka tak boleh untuk kita buat apa? Al-istisna' al-munqati' dengan menggunakan thu'ban. Jadi tak boleh kita sebut qamal qaumu illa thu'banan. Faham tak? Kadza qil masyil kalam. Okey, boleh? Jadi kesimpulan dia, kalau kalam tu kalam yang tam dan mujab, maka kita sebut sama ada munqati' atau muttasil. Mustathna selepas illa wajib kita mansubkan. Selesai. Yang kedua, wa in kana al-kalamu tamman ghayra mujabin, jaza fil mustathna al-badal wan nasbu 'ala al-istithna' wal arjah fil muttasil al-badalu ay yuj'alu al-mustathna badalan min al-mustathna minhu fayatba'uhu fi i'rabihi nahwu qawlihi ta'ala. Kalau kalam tu wa in kana al-kalamu tamman, kalau kalam tu kalam yang tam, ghayra mujabin, tapi tidak mujab. Tidak mujab ni maksud dia apa? Tidak mujab ni maknanya ada kata nafi, ataupun ada kata nahyi, ataupun ada istifham.
Tak, jadi kalam tu tam, ada mustasna minhu, tapi ghairu mujab, ada kata nafi. Maka jaza, harus fil mustasna, pada mustasna al-badalu wan nasbu. Kita boleh bariskan al-mustasna atas dasar badal. Badal ni maknanya kalau mustasna tu mustasna minhu marfu', maka mustasna pun marfu', mustasna minhu mansub, mustasna pun mansub, mustasna minhu majrur, mustasna juga majrur, itu badal. Wan nasbu anil istithna, juga harus kita nasabkan dia atas nama istithna. Jadi harus tu haruslah. Tak. Cumanya yang mana lebih arjah, lebih syamil. Wal arjahu fil muttasil, yang arjah pada muttasil al-badal. Bila sebut wal arjah fil muttasil al-badal, maka kita faham wal arjah fil munqati' al-istithna. Jadi sudut harus tu harus. Semuanya arjah dibahagikan. Kalau kalam tu kalam muttasil, tak mustasna min jinsil mustasna minhu, maka kita sebut yang afdal al-badan. Kalau kalam tu kalam yang munqati', tak, maka kita sebut yang afdalnya ialah al-istithna. Kita baca dulu wal arjahu fil muttasil al-badalu. Ai, apa dia badal? Yuj'al mustasna badalan min al-mustasna minhu. Kita jadikan mustasna badal kepada mustasna minhu. Fayatba'uhu fi i'rabih. Bila begitu maka al-mustasna akan mengikut baris i'rab bagi mustasna minhu. Nahu qawlihi ta'ala. Ini contoh yang dia bagi ni contoh atas nama badal, atas dasar badal. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Jadi kita tengok kalam ni kalam apa? Pertama, kalam ni kalam yang tam. Sebab apa tam? Ada mustasna minhu. Maksud ayat ni ialah ma fa'aluhu, tidaklah mereka buat akan dia, illa, melainkan qalilum minhum, melainkan sebahagian kecil daripada mereka. Tidaklah mereka melaksanakan akan satu perbuatan melainkan sebahagian kecil daripada mereka. Mana sebahagian kecil daripada mereka melakukan perbuatan tersebut. Kita kena tengok tafsir balik lah benda yang dimasukkan tu. Alakulah tu terjemahan secara ringkas lah. Jadi kat sini mustasna minhu tu disebut, iaitu fa'il waw tu, ma fa'alu, waw tu fa'il, itu mustasna minhu. Qalilun dikecualikan daripada hu tu, daripada waw tu, daripada waw fa'il tu. Tidaklah mereka buat akan sesuatu melainkan sebahagian, melainkan sebahagian daripada mereka, maknanya sebahagian daripada mereka melakukan sesuatu tersebut. Jadi qalilun kat sini badal kepada itu kalam, untuk yang pertama kita sebut kalam mujab lah. Okey. Kemudian ianya manfi. Ianya apa dia? Manfi lah, manfi. Mana ghairu mujab. Sebab apa? Ada kata nafi iaitu ma. Boleh? Jadi kalam ini kalam yang tam sebab ada mustasna minhu. Dalam masa yang sama dia itu mujab sebab apa? Sebab ada kata nafi iaitu ma. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Jadi qalilun kat sini kita boleh baca qalilan. Tak tahulah kalau qiraat, kalau tak ada qiraat, kalau kita takdirkan ini bukan ayat Quran, kita boleh baca illa qalilan. Illa qalilan. Gitu. Tapi yang afdalnya sebab kalam ni kalam yang tam dan juga manfi, maka kita baca illa qalilun atas dasar badal. Badal kepada apa? Badal kepada wawul fa'il. Hukum fa'il apa dia? Marfu'. Maka badal juga marfu'. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Selesai. Boleh? Contoh lain ada dalam syarah tu, saya sebut ma ra'aitul qauma illa zaidan. Ma ra'aitul qauma illa zaidan. Tidaklah aku melihat satu kaum melainkan Zaid. Maknanya aku melihat Zaid sahajalah.
Ma ra'aitul qauma illa Zaidan. Tidaklah aku melihat satu kaum melainkan Zaid. Jadi kat sini kalam yang tam sebab ada mustathna minhu al-qaum. Lepas tu mujab, lepas tu manfi sebab ada ma. Tak, maka kita i'rab atas nama badal. Yang afdalnya kita i'rab atas nama badal. Ma ra'aitul qauma illa Zaidan. Zaidan badal kepada al-qauma. Badal ba'd min al-kull lah. Kemudian wa ma maratu bil qaumi illa Zaidin. Okey. Percamatan wal muradu bi shibhin nafyi an-nahyu. Jadi tadi saya sebut kalau kalam tu kalam yang tam, kemudian ghairu mujab. Apa ghairu mujab? Ghairu mujab ialah kalam yang didahului oleh nafi ataupun shibhun nafi. Okey, apa shibhun nafi? Syekh pun sebut wal muradu bi shibhin nafi an-nahyu. Larangan. Nahi. Nahu wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk. Okey. La ni la bukan la nahi, ni la nafi. Ya? Dan janganlah, itu terjemahan dia. Dan janganlah berpaling daripada nak terjemah sesa. Dan janganlah berpaling salah seorang daripada kamu illam ra'atuk. Melainkan apa? Melainkan isteri kamu. Boleh? Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Dan janganlah berpaling salah seorang daripada kamu illa imra'atuk, melainkan isteri kamu. Ini kisah Nabi apa ni? Okey. Jadi kat sini kita tengok dulu kalam apa, kalam yang tam. Sebab apa? Ada mustathna minhu iaitu ahadun. Kemudian kalam ni kalam yang manfi. Sebab apa? Ada nahyu iaitu la tu, la yaltafit. Disebut la tu la nahyi sebab apa? Sebab dia menjazamkan la yaltafit. Kalau la tu la nahyi, dia tak menjazamkan, dia akan jadi la yaltafitu. Jadi disebabkan kalam tu kalam yang tam dan juga manfi, maka yang comelnya mustathna kita i'rab sebagai badal. Jadi mustathna minhu kat sini ahadun marfu', maka illa mura'atuk. Badal kepada ahadun. Juga boleh kita baca illa mura'atak. Cumanya kurang comel lah, kurang arjah. Wal istifham. Jadi maksud bagi syibhun nafi ialah an-nahyu dan juga al-istifham. Nahwu wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Jadi kat sini kalam yang tam sebab apa? Ada mustathna minhu. Mana mustathna minhu? Cuba komen sikit. Mana mustathna minhu dalam ayat ni? وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Dan barang siapa, atau istifham, dan sesiapa yang putus asa daripada rahmat Tuhannya, melainkan orang yang sesat. Dan sesiapa yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya, melainkan orang yang sesat. Boleh? Jadi man tu man al-istifham. Mustathna minhu rabbih, salah. Kalau mustathna minhu rabbih, dia akan jadi illa dhallin, atau nama badal. Mana dia punya al-mustathna minhu? Mustathna minhu dia ialah fa'il bagi yaqnutu. Dan sesiapa, dan sesiapa sahaja. Sesiapa sahaja dia ramai lah. Tak? Termasuklah bawah sesiapa sahaja tu orang yang baik, orang yang jahat, orang yang sesat, orang yang tak sesat.
Jadi dikecualikan wa man yaqnutu min rahmati rabbih, dan sesiapa sahaja yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaqnutu tu fa'ilnya huwa. Cuma kat sini dia ya'um. Jadi maknanya bukan dia tak. Yaqnutu ni barang siapa ataupun sesiapa sahaja. Maka ramailah. Boleh. Oleh sebab tu kita boleh kecualikan dengan kalimah illa dhallun. Kalau kita sebut fa'ilnya huwa, tak kenalah. Telah datang oleh dia melainkan 3 orang pemuda. Jadi mustasna minhu tak kena. Mustasna minhu seorang, tiba-tiba pengecualian tu ramai. Jadi mustasna minhu kena ramai lah. Yang dikecualikan sebahagian daripada yang ramai tersebut. Oleh sebab itu kita sebut waman yaqnutu, dan barang siapa, maknanya dan sesiapa sahaja. Sesiapa sahaja ni bawah tu ramailah kelompok dia. Sama ada dhalun ataupun ghairu mudillin, ghairu dhalin, ataupun orangnya fasik, ataupun ramai jenis orang tu ramai. Maka dikecualikan waman yaqnutu min rahmati rabbih, dan sesiapa yang berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, illa dhalum, melainkan orang yang sesat. Maknanya orang yang tidak berputus asa daripada Allah Ta'ala, yang masuk bawah yaqnutu tadi tu, seperti orang yang orang yang bertakwa, orang yang beriman, maka mereka tidaklah dianggap sebagai dhalun. Faham tu? Itu kalau nak bagi terjemahan tu, terjemahan yang istifham lah. Boleh? Kalau kita terjemah secara mudah je. Dan barang siapa yang dan tidak adalah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah, mereka orang yang sesat. Tu. Kalau atas tu nak terjemah mudahnya, dan tidak adalah orang yang berpaling daripada kamu, nak melainkan isteri kamu. Tapi kita nak raikan dia punya makna nahyi dan juga istifham tu. Ala kulli hal kat sini illa dhallun mustasna kepada fa'il yaqnutu. Badal kepada fa'il yaqnutu. Dan kalam pula kalam yang manfi, sebab ada istifham iaitu man. Maka ketika itu kita cuma baca illa dhallun, ataupun juga boleh kita baca illa dhallin atas nama istisna. Selesai kat situ. Jadi kesimpulan yang kedua kita boleh buat kalam kalau ianya tam tapi ghairu mujab, maknanya manfi, maka kita sebut harus pada mustasna di'rab sebagai badal ataupun di'rab sebagai al-istisna, mustasna mansub ala al-istisna. Cumanya kalau kalam tu muttasil, afdal, arjah, kita i'rab sebagai badal. Kalau kalam tu munqati' kita i'rab sebagai al-istisna. Wan nasbu arabiyyun jayyidun quri'a bihi fi sab'i fi qalilun wa imra'atuk wa in kana al-istithna' munqati'an. Nasab pula Arab yang comel, maknanya walaupun arjah kita baca illa qalilun imra'atuk, tapi kalau kita baca nasab pun ianya arabiyyun jayyid. Tu. Malah ada qiraat yang baca ma fa'aluhu illa qalilan minhum wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Itu yang kita sok membaca illa imra'atak. Selesai kat situ. Terus wa in kana al-istithna'u munqati'an fal hijaziyun yujibuna an-nasba nahu ma lahum bihi min 'ilmin illa ittiba'a dhann wa tamimun yurajjihunahu wa yujizuna al-ittiba'a nahu ma qama al-qawm illa himaran wa illa himarun. Okey, tadi kalam yang dia tak habis cerita lagi ni. Tadi kalam yang apa? Yang munqati'. Semula dia sebut kalam kalau ianya tam
Lepas tu ghairu muja'. Kalam kalau ianya tam dan juga ghairu muja'. Maka kita sebut kalau kalam tu muttasil, arjahnya kita baca dengan al-badal. Boleh juga kita baca dengan al-istithna. Okay, kalau kalam tu munqati', macam mana cerita dia, hukum hakam dia. Wa in kana al-istithna'u munqati'an. Maka saya sebut kalau kalam tu kalam yang, kalau istithna tu istithna yang munqati', dia kalam tam ghairu muja' dalam masa sama munqati', maka fal hijaziyun yujibuna an-nasba. Puak hijaziyun mewajibkan nasab. Nahu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Ni kalam ni kalamnya apa? Kalam yang tam. Kemudian tapi dia tu ghairu muja', dalam masa sama dia munqati'. Maknanya mustathna laisa min jinsil mustathna minhu. Maka ketika itu kita ada hijaziyun, kita ada tamimiyun. Hijaziyun mewajibkan nasab. Jadi dalam ayat ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni, tak, mereka baca illa ittiba'a. Sebab apa? Okey, tengok satu-satu. Yang pertama, kalam ini kalam yang tam. Sebab apa disebutnya mustathna minhu, iaitu ilmin. Kemudian kalam ni kalam yang ghairu muja'. Sebab apa ada kata nafi ma lahum, ma nafi tu. Tak. Dan juga kalam ni kalam yang munqati'. Sebab apa munqati'? Sebab mustathna bukan daripada mustathna minhu, bukan jenis mustathna minhu. Maksud ayat ni ialah ma lahum bihi, tidaklah bagi mereka daripada ilmu melainkan mengikut sangka-sangkaan sahaja. Jadi kat sini ittiba'adh dhann, mengikut sangkaan, mustasna, dikecualikan daripada ilmin. Dan di sana bezalah antara ilmu dan juga ittiba'adh dhann. Ilm ni yakin 100%. Dhann ni apa? Dhann ni sangkaan 80%, 70%. Jadi mustathna minhu tu, mustathna iaitu ittiba'adh dhann, iaitu dhann, tidak apa? Tidak tali ataupun tidak, bukan jenis daripada mustathna minhu. Jadi munqati' lah. Oleh sebab itu di sisi Hijaziyun mereka mewajibkan nasab, mereka baca illa ittiba'adh dhanni. Kemudian wa tamimun yurajjihuna wa yujizuna littiba'. Di sisi Hijaziyun, di sisi Tamimiyun, mereka mentarjihkan nasab. Maknanya kalau dalam ayat tadi ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a, yang rajih di sisi Tamimiyun illa ittiba'a, tapi mereka juga mengharuskan baca illa ittiba'i. Ni kalau ada qiraat lah. Sebab apa? Sebab badal kepada ilmin, yang bahagian bawah dia pun bahagian bawah. Jadi kita baca wa tamimun yurajjihunahu wa yujizuna al-ittiba'a nahu ma qama al-qawmu illa himaran wa illa himarun. Ma qama al-qawmu kalam tam yang manfi, illa himaran. Ini kalau mansub analisisna. Wa illa himarun, ini kalau apa? Kalau badal. Ittiba' tu badal lah. Tak, tawabi' arba'ah tu maksudnya badal. Himarun tu badal kepada al-qawm, badal al-ba'di min al-kull. Terus orang lambat ni. Nak habis. Nak habis bab ni baca cepat sikit. Ni kena tengok orang kaji balik lah ni. Kalau dengar saja mungkin tak berapa nak jelas. Wa in kana al-kalamu naqisan wa huwa alladhi lam yudhkar fihi al-mustathna minhu wa yusamma istithna'an mufarraghan, kana al-mustathna ala hasab al-awamil fayu'ta ma yastahiqu law lam tujad illa wa syartu kaunul kalam ghaira ijab. Nahu. Okay, kalau kalam tu kalam yang naqis. Kalam naqis apa? Wa huwa alladhi lam yudhkar fihi al-mustathna minhu. Kalam yang tidak disebut padanya mustathna minhu. Wa yusamma istithna'an mufarraghan, dinamakan juga sebagai istithna' yang mufarraghan, yang kosong. Maka hukumnya apa? Kana al-mustathna
mustasna tu kita nak i'rab lagu mana? Ala hasabil awamil, mengikut faktor-faktor sebelum. Fa yu'ta ma yastahiqu law lam tujad illa. Maka kita bariskan mustasna tu mengikut kita bariskan mustasna seolah-olah illa tu tak ada. Maknanya kalau illa tu tak ada, kita bariskan mustasna tu macam mana? Begitu juga kita buat kalau ada apa illa. Tak boleh tengok contoh. Wa syaratu kaunul kalami ghaira ijab. Syarat bagi kalam apa? Kalam yang naqis mesti kalam tu ghaira ijab. Jadi ini tak boleh berpisah ni. Bila kita sebut kalam tu kalam naqis, maknanya tak ada mustasna minhu, confirm dia tu apa? Ghaira ijab, iaitu manfi. Ada kata nafi, ada kata nahi. Nahu ma qama. Ma qama kat sini kalam yang apa? Naqis. Illa Zaidun. Tidak ada disebutnya mustasna minhu. Jadi kalam ni kalam yang naqis. Maka nak i'rab lagu mana? Kita i'rab seolah-olah illa tak ada. Ma qama illa Zaidun. Kita buang illa sebagai contoh. Ma qama Zaidun. Zaidun kita baca Zaidun sebab berada selepas fa'il. Boleh? Dan i'rab kat sini pun sebagai fa'il lah. Zaidun sebagai fa'il berada sebab dia berada selepas fa'il. Ma qama illa Zaidun. Wa ma ra'aitu illa Zaidan. Ra'aitu ni fa'il dan fa'il, dan tidaklah aku lihat. Mesti ada yang dilihat. Maka illa Zaidan. Zaidan tu maf'ul bihi. Sebab apa? Kalam tu naqis, tidak ada mustasna minhu. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Wa ma marartu, fa'il marartu ni dia nak pergi kepada maf'ul bihi mesti dengan huruf jar. Dia tak boleh wa ma marartu Zaidan, tak boleh. Dia mesti dengan huruf jar. Maka marartu, marra, dia perlu kepada huruf jar. Oleh sebab itu kita baca wa ma maratu illa bi Zaidin. Jadi cara nak i'rab kalam yang naqis, kita buang dulu illa tu. Lepas tu kita tengoklah Zaid tu. Kalau berada selepas fa'il, maka dia fa'il marfu'. Kalau sebelum tu dah ada fa'il, maka kita nak cari maf'ul bihi, maka dia mansub. Kalau sebelum tu fa'il yang perlu kepada apa? Huruf jar, maka selepas tu kita letak huruf jar wa ma maratu illa bi Zaidin. Maka qaulihi ta'ala, contoh ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Kat sini kalam yang naqis, tidak ada mustasna minhu, dan tidaklah Muhammad itu melainkan rasul, pesuruh Allah. Kalam yang naqis dalam masa yang sama dia manfi, ada ma. Tak. Maka kita i'rab seolah-olah tidak ada illa. Jadi wa ma Muhammadun rasulun. Bila tidak ada illa, Muhammad ini mubtada', rasulun jadi khabar. Jadi oleh sebab itu kalau ada illa sekalipun kita baca rasulun, atau sebab apa? Dia itu khabar kepada Muhammadun. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Lepas illa kita baca haqqa bagi atas. Sebab apa? Wa la taqulu. Taqulu, dan janganlah kamu katakan ke atas Allah Subhanahu wa taala melainkan kebenaran, melainkan benda-benda yang betul, benar. Jadi taqulu, kamu katakan. Dah ada fa'il, maf'ulnya apa? Haqqa. Wala taqulu al-haqqa illa 'ala Allah. Boleh? Jadi kita i'rab al-haqqa sebagai maf'ul bihi. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan billati, dengan sesuatu yang apa? Dengan yang, iaitu dengan perdebatan yang ahsan, yang comel, yang molek, yang baik. Okey. Sebab kat sini sebelum illa tu menuntut kepada majrur, wala tujadilu ahlal kitab. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan billati, dengan yang dengan perdebatan lah, yang perdebatan itu ahsan, baik, comel. Okey. Selesai kat situ. Wal mustathna bi ghairin wa siwa bi lughatiha majrurun bil idafah wa yu'rabu ghairu wa siwa bima yastahiquhu al mustathna bi illa fayajibu nasbuhuma fi nahwi qamu ghaira zaidin wa siwa zaidin wa yajuzu al itba'u wan nasbu fi nahwi ma qamu ghaira zaidin wa siwa zaidin wa yu'rabani bihasabi al awamili fi nahwi ma qama ghairu zaidin wa siwa zaidin wa ma ra'aitu ghaira zaidin wa siwa zaidin wa ma ra'aitu bi ghairi zaidin wa siwa zaidin.
Kemudian Syekh sebut wal mustathna bi ghair. Jadi kita dah selesai al mustathna bi illa. Kita masuk pula al mustathna bi ghair dan juga wasiwa. Siwa ni bilughatiha lah. Siwa, sawa, sawaun, siwaun. Tak. Tu. Hukum dia apa? Majrurun bil idhafah. Jadi mustathna ni tak semestinya dia mansub. Tak, tu hukum umum dia. Kebiasaan dia. Ada kala mustathna hukumnya apa? Majrur. Majrur sebab dia tu mudhaf ilaih kepada perkataan ghair dan juga siwa. Boleh? Contoh saya sebut qamal qaumu. Qamal qaumu tak ghaira zaidin. Qamal qaumu ghaira zaidin. Telah berdiri kaum, satu kaum melainkan Zaid. Jadi zaidin tu mustasna bagi bawah sebab mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kepada ghair. Qamal qaumu siwa zaidin. Zaidin baca bagi bawah sebab apa? Mudhaf ilaih kepada siwa. Jadi mudah je. Bila mustasna tu mustasna dengan lafaz ghair, lafaz siwa, confirm dia bagi bawah. Maknanya confirm dia majrur lah. Confirm dia majrur. Boleh? Tu. Dia tak sempat dibagi bawah majrur ni. Ada majrur dengan ya dan sebagainya. Okey, selesai kat situ. Jadi kita dah tahu mustasna bagi bawah. Sekarang ni kita nak i'rab ghair dan siwa tu. Nak i'rab lagu mana? Perkataan ghair itu sendiri, perkataan siwa itu sendiri kita sebut ianya isim. Tak? Ismun bil ittifaq. Isman bil ittifaq. Tak ada khilaf. Bila isim dia ada mauqi' fil kalam, mauqi' i'rab fil kalam. Kita nak i'rab apa? Nak baca ghaira ke? Nak baca ghairi ke? Nak baca ghairu ke? Siwa. Siwa ni macam Musa lah. Dia akan mu'rab cuma dengan dhammah muqaddarah ke? Dengan fathah muqaddarah ke? Dengan kasrah muqaddarah ke? Tak? Maka Syekh pun sebut wa yu'rabu ghairu wa siwa bima yastahiqhu al-mustathna bi illa. Ghair dengan siwa kamu nak i'rab dia ialah dengan cara nak terjemah lagu mana? Wa yu'rabu ghairu wa siwa, dan di i'rab ghair dan juga siwa mengikut apa yang layak bagi mustathna selepas illa. Tadi kita belajar kan, ada kalam yang tam, lepas tu ada kalam yang naqis. Tam tu pula ada yang muqatta', muttasil dan sebagainya lah. Selepas illa tu ada mustathna. Selepas illa ada mustasna. Tak? Okey. Mustasna tu bagi apa? Kita sebut macam-macam lah. Kadang-kadang boleh baca bagi atas Zaidan, kadang-kadang kita boleh baca Zaidun. Kalau dia punya apa? Mustasna minhu tu marfu' atau mubadal dan sebagainya. Tengok balik yang tadi lah. Tak? Maka saya sebut ghair dengan siwa ni kamu nak i'rab sebagaimana mustasna. Sebagaimana mustasna yang mustasna tu berada pada bab illa, yang mana mustasna tu dikecualikan dengan illa. Contoh, kita baca contoh dia. Fayajibu nasbuhuma fi nahwi, maka kita wajib nasabkan ghaira dan juga kita baca siwa. Siwa ni mansub dengan fathah muqaddarah ala alif. Semula. Fi nahwi qamu ghaira zaidin. Qamu ghaira zaidin wa siwa zaidin. Jadi qamu ghaira. Sebab apa baca ghaira? Kita tak baca ghairi, kita tak baca ghairu. Sebab kalam ni kalam yang tam mujab. Tadi kita belajar kalam yang tam mujab macam mana contoh? Kalam yang tam mujab tadi, qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu illa zaidan. Kalam tu tam sebab ada qaumu, ada mustasna minhu. Mujab sebab apa? Sebab tidak ada kata nafi. Maka ketika itu wajib kita nasabkan mustathna. Qamal qaumu illa zaidan. Maka zaidan tu kita letak kat sini pada ghaira tu. Hukum zaidan kita letak pada hukum ghaira. Maka kita baca qamu ghaira. Sebab apa? Sebab zaidan kat sana mansub, kat sini ghaira kena mansub. Ghaira zaidin. Zaidin tu selesai dah mustasna bagi bawah. Mudhaf ilaih. Qamu siwa zaidin. Mansub juga tu. Cuma macam Musa lah, mansub dengan fathah muqaddarah.
Wa yajuzu al-itba' wan nasbu fi nahwi ma qamu ghaira zaidin wa siwa zaidin. Pada contoh ma qamu ghaira zaidin, kita boleh baca ma qamu ghairu zaidin. Kita boleh baca ma qamu ghaira zaidin. Sebab apa? Tadi kita bincang, kalau kalam tu kalam yang apa? Dia nama. Kalam yang tam tapi dia tu manfi, ada kata nafi. Kalam tu tam tapi ada kata nafi. Tak. Contohnya ma qamal qaumu illa zaidan. Ma qama qaumu. Jadi mustasna minhu ada maka tam. Tapi dia manfi, ada ma kan dapat. Ma qamal qaumu illa zaidan. Kita sebut kat sana, kita boleh baca illa zaidan, kita boleh baca illa zaidun. Zaidun badal kepada al-qaumu, badal ba' min al-kul. Maka kat sini pun sama. Zaidan tu kamu tekak sebiji letak pada ghaira. Jadi ma qaumu ghairu zaidin, ma qamu ghaira zaidin. Ma qamu siwa zaidin, ma qamu siwa zaidin. Siwa tu tak berubah baris lah. Cumanya dia tu dhammah apa tu? Dia maksud dengan fathah muqaddarah ataupun marfu' dengan dhammah muqaddarah. Okay. Yang ketiga, wa yu'rabani bihasabil awamil fi nahwi ma qama ghairu zaidin wa siwa zaidin. Tadi kita sebut kalau kalam tu kalam yang naqis. Apa naqis? Tidak disebut mustathna minhu. Maka cara kita nak bariskan mustasna mengikut awamil sebelum, faktor sebelum. Jadi kalau ma qama illa zaidun, sebab apa? Zaidun tu fa'il kepada qama. Wa ma ra'aitu illa zaidan, zaidan maf'ul bihi kepada ra'aitu. Wa maratu illa bi zaidin, baca bi zaidin sebab apa? Maratu perlu huruf jar. Boleh? Maka kat sini pun benda yang sama kamu buat, ikut hasabil awamil sebelum. Jadi fi nahwi ma qama, kat sini tak ada mustathna minhu, kalam naqis. Ma qama ghairu zaidin. Ma qama ghairu zaidin. Sebab apa? Ghairu tu fa'il kepada qama. Ma qama siwa zaidin. Siwa tu fa'il marfu' bil dhammah muqaddarah. Sebab apa? Dia berada selepas qama. Wa ma ra'aitu, ada fa'il dan tidaklah aku lihat selain melainkan zaid. Ra'aitu ghaira zaidin wa siwa zaidin. Tak. Wa ma maratu perlu pada huruf jar bi ghairi, ri lah bagi bawah sebab bi selepas huruf jar. Bi ghairi zaidin wa siwa zaidin. Saya sebut wa idza muddat siwa kana i'rabuha zahiran wa idza qasurat kana muqaddaran al alif. Kalau kita matkan siwa, mana kita baca sawaun dengan ada hamzah ataupun siwaun, maka i'rabnya zahir. I'rabnya zahir makna gini. Macam mana? Qamu sawa'a zaidin. Qamu sawa'a zaidin. Jelaslah sawa'a tu. Boleh? Kalau nak contoh lebih jelas, ma qamu mana? Kita baca sini yang muqatti' tu. Ma qama sawa'u zaidin. Wa ma ra'aitu sawa'a zaidin. Wa ma maratu bi sawa'i zaidin. Gitu. Kalau kita baca siwa dengan lughah sawa ataupun siwa, maka kita zahirkan i'rab pada hamzah tu. Ma qama sawa'u zaidin. Ma qama wa ma ra'aitu sawa'a zaidin. Wa ma maratu bi sawa'i zaidin. Wa idza qasurat, kalau kita baca siwa ataupun sawa, kana muqaddaran 'ala al-alif. I'rabnya muqaddar. Dhammah muqaddar, fathah muqaddar 'ala al-alif. Okey. Wal mustathna bi laysa wa la yakunu mansubun la ghair. Nak habis dah. Apa je? Wal mustathna bi laysa wa la yakunu mansubun la ghairu li'annahu khabaruhuma. Dan mustathna, jadi dah selesai mustasna bi illa, dah selesai mustasna bi ghair dan juga siwa. Sekarang kita masuk mustasna bi laisa dan juga la yakunu, fa'il. Maka saya sebut wal mustasna bi laisa, isim mustasna dengan laisa dan juga dengan la yakunu mansubun. Kita i'rab sebagai mansub. La ghair, tidak ada selain daripada itulah.
li'annahu khabaruhuma. Sebab apa? Sebab itu khabar kepada laisa la yakunu. Laisa ni kan ada balik kana tu. Maka dia ada mubtada, ada isim dia, ada khabar dia. Yakunu pun samalah. Tak kana yakunu. Maka dia ada isim dia, ada khabar dia. Jadi kat sini kita i'rab sebagai mansub selepas illa, sebab itu khabar kepada laisa, khabar kepada yakunu. Isim dia huwa, laisa huwa wala yakunu huwa. Nahu qamal qaumu laisa zaidan. Qaumal qaumu, telah berdiri satu kaum, laisa melainkan zaidan. Melainkan zaidan. Cuma kat sini rasanya ada perbahasan juga tu. Isim kepada laisa tu apa? Isim kepada laisa tu laisa al-qaimu ke apa tu, ada perbahasan. Tu boleh baca sendirilah. Ada tulisan laisa al-qaimu. Betul. Jadi qamal qaumu laisa huwa tu kembali kepada al-qaim. Al-qaim tu kita dapat daripada qama tu. Telah berdirilah kaum melainkan zaidan. Mana zaid tak berdiri. Jadi ma qamal qaumu laisa al-qaimu zaidan tu asal dia. Wala yakunu zaidan. Begini. Qamal qaumu la yakunu zaidan. Asalnya, atau kalau kita nak takdirkan supaya lebih jelas, qamal qaumu la yakunu al-qaimu zaidan. Kalau jalasa, tukarlah. Jalasa al-qaumu laisa al-jalisu zaidan. Jalasa al-qaumu la yakunu al-jalisu zaidan. Gitu. Ni kena ulang kaji balik ni, saya laju ni. Saya laju ni sebab saya ulang kaji dulu. Kalau saya tak baca dulu, saya pun pening. Boleh? Wal mustathna bi khala wa ada wa hasha yajuzu nasbuhu jarruhu wa nasbuhu biha. Nahu qama al-qawmu khala zaidan wa khala zaidan wa ada zaidan wa ada zaidan wa hasha zaidan wa hasha zaidan. Fa in jarata fa hiya hurufu jarrin wa in nasabta fa hiya af'al. Kemudian kita nak bincang al-mustathna bi khala wa ada wa hasha ataupun hasha ataupun hasha. Tak. Saya sebut tadi sebelum ni saya sebut ada dengan hasya ni sama ada dia yang fa'il ataupun harf. Maka bila kita raikan dia harf, iaitu huruf jar, selepas dia iaitu mustasna tu kita bagi bawahkan sebab berada selepas huruf jar. Dan kalau kita katakan itu fa'il, maka kita mansubkan selepas tu atas nama maf'ul bihi, atas nama maf'ul bihi. Jadi kat sini saya sebut qamal qaumu khala zaidan. Khala tu fa'il. Ini pun samalah. Qamal qaumu khala al-qaimu zaidan. Telah berdiri satu kaum melainkan Zaid. Qamal qaumu khala zaidin. Khala tu huruf jar pula. Qamal qaumu ada zaidan. Ada fa'il. Qamal qaumu ada zaidin. Ada huruf jar. Qamal qaumu hasha zaidan. Fa'il hasha. Qamal qaumu hasha zaidin. Huruf jar. Huruf jar. Fa in jarrata fa hiya hurufu jarri wa in nasabta fa hiya af'al. Illa anna Sibawayh lam yasma' fil mustathna bihasha illa al-jar. Saya sebut sini melainkan Imam Sibawayh. Imam Sibawayh otai lah dalam nahwu ni. Dia sebut apa? Imam Sibawayh ni lam yasma' fil mustathna bihasha. Imam Sibawayh tak dengar. Mustathna dengan hasha datang dengan jar. Maknanya di sisi Imam Sibawayh selepas hasha baru atas. Mana hasha ni fa'il lah, bukan huruf jar. Tak, di sisi Imam Sibawayh. Boleh? Tu. Boleh. Jadi di sisi Imam Sibawayh tak boleh kita baca qamal qaumu khala zaidin, tak boleh. Silap. Qamal qaumu hasha zaidin, tak boleh. Imam Sibawayh sebut mesti qamal qaumu hasha zaidan. Sebab apa? Aku tak dengar daripada Arab hasha tu datang dengan huruf jar, maka mereka Arab baris bawahkan mustasna, tak ada baris bawahkan perkataan selepas tu, tak ada. Aku hanya dengar hasha zaidan, maka kita kena ikut Arab yang fasih lah. Kalamu hujjah. Tu. Boleh. Tapi dia tak dengar, orang lain dengar. Yang kata dengar tu tak ada masalah, bacalah khala zaidin, hasha zaidin. Ataupun dia pakai kias, tak tahu, kena tengok bawah tu. Nahwu ni kalau nak mahir susah juga sebenarnya. Nak kuasai qaul, aqwal apa semua.
Kita ni space je ni. Wa tattasilu ma bi ada wa tattasilu ma. Tu. Ma tu buat kurungan. Wa tattasilu ma, dan bersambung oleh ma dengan ada, bi ada wa khala. Fa yata'ayyanu nasbu wa la tattasilu bi hasha. Taqul qama al-qawmu ma ada Zaidan wa qala Labidun ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Jadi Syekh sebut perkataan ada, perkataan khala boleh ada ma sebelum. Ma tu apa? Ma masdariyah. Maka bila ma tu masuk kepada ada, maka confirm ada tu fa'il. Ma tu masuk pada khala, confirm khala tu fa'il. Sebab ma masdariyah tidak masuk kecuali pada fa'il. Boleh. Jadi bila confirm ada dengan khala tu fa'il, maka fa yata'ayyanu nasb, wajib kita baca nasab. Sebab apa? Sebab dah fa'il, lepas tu nasab lah. Kalau huruf jar, lepas tu jar. Tak, lepas tu saya sebut wala tattasilu bi hasya. Mana ma masdariyah tidak bersambung dengan hasya. Tak. Taqul, kamu katakan sebagai contoh, qamal qaumu ma ada Zaidan. Kena baca Zaidan, tak boleh baca Zaidin. Batilu. Ala ni huruf tanbih lah. Oi. Boleh. Ala ni huruf tanbih. Oi. Orang tu leka kita nak panggil dia. Oi. Dengar sini. Kullu syai'in, setiap sesuatu, ma khalallaha, melainkan Allah, batilu, musnah, rosak, hancur. Yang kekalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kat sini kena baca khalallaha. Sebab apa? Sebelum khala ada ma. Kemudian yang terakhir, wa amma khabaru kana wa akhawatiha wa khabaru al-huruf al-musyabbahati bilaysa wa khabaru af'al al-muqarabati wa ismu inna wa akhawatiha wa ismu la allati li nafil jins fataqaddama al-kalamu 'alayha fil marfu'at wa amma at-tawabi'u fa sayati al-kalamu 'alayha insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan saya sebut khabar kana. Kan kita bincang ni mansubat. Jadi ada lagi mansubat yang belum dibincangkan. Apa dia? Khabar kana, khabar huruf musyabbahah bilaysa, khabar af'al al-muqarabah, isim inna, isim la allati li nafil jins. Tak. Sebab apa tak bincang kat mansubat? Sebab dah telah lalu pada bab marfu'at. Selesai, tak nak bincang dua kali, membazir masa. Wa amma tawabi', adapun tawabi' akan dibahaskan pada bab-bab akan datang, wallahu a'lam bis-shawab. Jadi lepas ni kita akan masuk mahfudat, babul mahfudat min al-asma'. Lepas habis mahfudat tu akan dibahaskan tentang tawabi'. Taukidnya, badalnya, tak, lepas tu ada babul i'rabil af'al dulu. Lepas tu ada tawabi', lepas tu ada adat apa bagai tanazuk. Kemudian khatamlah kitab ini insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Paling lambat kita sebut 40 kali dars. Tapi insya-Allah dalam 35 tu dah habis dah. Insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Ada soalan? 8:42 dah. Ada sebarang soalan? Kena ulang kaji lah. Kena ulang kaji. Kita belajar dengan siapa-siapa pun mesti ulang kaji. Saya pesan sama ni. Dengan siapa-siapa kita belajar mesti ulang kaji. Kalau tak jadi sia-sia. Bila kita ulang kaji ni walaupun sekali, dia ada kat sini. Mungkin kalau orang tanya kita tak nak jawab spontan, tapi bila kita rujuk kitab dia datang. Kalau tak ulang kaji, nak datang tu lambat sikit. Kadang-kadang pening seorang-seorang. Jadi kena ulang kaji walaupun sekali baca. Ada kemampuan boleh mudzakarah dengan kawan-kawan. Ada sebarang soalan? Tak ada. Tinggi juga dah kitab ni. Ini jambatan kepada Alfiyah. Menurut Syekh Fauzi, jambatan kepada Alfiyah ni syarah syudur al-zahab, syarah qatlin nada, mutammimah pun. Cuma mutammimah level dia paling bawah lah berbanding dua kitab yang lain tu. Ada sebarang soalan? Cukup sekadar tu, insya-Allah jangan lupa ulang kaji. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.